Gerak jemari menyusun tari, kaki melangkah tersusun rapi. Nafas biar teratur agar tenaga tidak haus. Biar digertak depan belakang, hati tidak walang. Pantas menyentap, lawan rebah sekelip mata. Silat terkenal di mata dunia sebagai salah satu seni mempertahankan diri. Bukan sekadar alat mempertahankan diri, silat juga merupakan satu seni yang turut dipamerkan dalam majlis perkahwinan dan kerakyaan. Ilmu persilatan diturunkan daripada si guru kepada anak muridnya. Namun, bukan sebarangan orang yang layak bergelar guru. Haruslah guru itu mempunyai ciri-ciri kepribadian yang baik, amanah dan mengetahui mana yang salah, mana yang dilarang oleh agama, mana yang tidak dilarang oleh agama. Dalam Islam, mana guru pada asasnya adalah orang yang mengikut ajaran Islam, iaitu mempunyai akhlak pribadi bagaimana yang telah kita ketahui bahawa itu adalah sifat-sifat yang disebut sebagai guru, murabbi, sebagai mursyid, itu dianggap sebagai guru. Namun, sesetengah silat ada kalanya melibatkan kebatinan sebagai ilmu dalaman yang berkait dengan alam ghaib. Nasrul Haq, satu nama yang pernah terkenal di dunia persilatan Malaysia sekitar tahun 70-an. Dipercayai Nasrul Haq berasal antara dari Sumatera dan Pagaruyung dan dikatakan pernah berjasa dalam membangkitkan kepercayaan diri bangsa Melayu untuk berjuang menentang penjajah. Nasrul Haq ini sebelumnya bukan bernama Nasrul Haq. Asal-usulnya datang daripada kota Jakarta. Dan Jakarta berasal dari Jawa Barat. Jawa Barat, nama negeri kecilnya Cipanas. Nasrul Haq berasal dari Cipanas, Jawa Barat. Turun ke Jakarta dan dibawa ke Kuala Lumpur lebih kurang pada tahun 1977. Pada dia datang kemari dahulu melalui seorang menteri belia dan sukan pada waktu itu, namanya bukan Nasrul Haq. Namanya adalah ilmu jurus. Saya boleh jelaskan sedikit tentang ilmu jurus. Ilmu jurus maksudnya ilmu yang lurus meluruskan mata hati dan pikiran dalam kita mengendalikan, mengenal aliran ini. Kepada siapa dan untuk apa dan kenapa, tidak lari daripada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dalam pandangan pribadi saya, dia bukan mengajar silat sebenarnya, tapi dia mengajar hanya secara kebatinan. Tetapi apabila dia mengajar secara kebatinan, telah dibuat kajian oleh Jabatan Agama. Jadi Jabatan Agama mendapati dia tidak berkesesuaian dengan orang Islam. Ajaran ataupun persilatan Nasrul Haq ini tidak dibenarkan, itu diharamkan di dalam negara Malaysia. Gabungan perkataan Nasrul dan Haq membawa maksud pertolongan yang maha benar. Dikatakan, keahlian Nasrul Haq pernah mencecah 1 juta orang ahli yang berdaftar. Nasrul Haq terkenal dengan tenaga kebatinannya, pukulan jarak jauh dan ilmu kebal daripada serangan, antara yang mengangkat nama silat ini. Ketua-ketua Jabatan Agama Islam negeri-negeri telah bersidang pada 11 April 1977 di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Agama.
mereka telah menerima dan mengkaji laporan jawatan kuasa khas berkenaan Nasrul Haq. Turut dicapai dalam kata sepakat, Nasrul Haq bukanlah merupakan seni mempertahankan diri. Tidak ada nilai-nilai seni seperti silat-silat yang lain. Apa yang ada hanya gerak-gerak tubuh, tangan, kaki, kepala dan mata menurut cara-cara tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu untuk melahirkan perkara-perkara luar biasa. Tidak ada cara menepis, menumbuk atau mengelak tendangan musuh. Tidak juga diajar bagaimana hendak merebahkan musuh atau mematahkan lawan. Mereka mendapati bahawa ajaran Nasrul Haq adalah bukan daripada ajaran Islam dan fatwa pengharamannya telah dikeluarkan pada 8 Jun 1978. Melihat keajaiban, hadirnya keyakinan. Niat berubah, kekebalan menjadi keutamaan. Amalan dalam Nasrul Haq bukan lagi membawa tujuan ibadah, tetapi hanya berniatkan kesan ilmu kebatinan sahaja. Keajaiban terhasil dalam masa yang singkat, sememangnya menarik minat orang ramai untuk memilikinya. Dalam arus kemodenan, masih ada yang menagih ilmu kebatinan ini. Bukanlah apa-apa, sebab banyak orang berminat dengan ilmu batin ni sebab dia menggunakan ayat-ayat sambil mereka beramal, mereka mendapat faedah dia dalam ilmu kebatinan. Tetapi ilmu kebatinan ni janganlah pula disalah sangka, mengatakan kalau diamalku boleh kebal, boleh ditembak takluk. Kalau benda tu ada, boleh ditembak takluk, dibunuh tak mati, bolehlah kita hantar ke negara-negara yang memerlukan askar untuk mempertahankan negara. Melihat dalam soal kebatinan atau kekebalan, kerana mereka suka kepada ilmu-ilmu kebal dan sebagainya, dan itulah menyebabkan mereka terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Sedangkan dalam Islam, perkara itu perlulah dikaji sedalamnya, sama ada perkara itu terlibat dengan perkara-perkara pemujaan, syirik, pemujaan dan sebagainya. Hanya fizikal saja. Tenaga batin yang di sini kita bagi dua kategori. Satu, tenaga batin yang berunsur negatif, yaitu kerjasama manusia sang guru dengan jin, syaitan, iblis laknat terkutuk. Yang kedua, benar-benar mengajarkan kepada sang murid ilmu kebatinan, mentauhidkan Allah, yaitu yang dimaksud kebatinan di sini, menghindari sang murid tadi jangan dirasuk, jangan diikuti oleh jin, syaitan, iblis laknat terkutuk dengan mengamalkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah, cepat dan berkesan adalah pakej tarikan utama dalam pengajaran ilmu silat Nasrul Haq. Walaupun Nasrul Haq mengakui keesaan Tuhan, tetapi hakikat yang dipamerkan jelas menyimpang dari yang hakiki. Ia terbukti kebal bila digelanggang, tetapi apabila di luar kawasan, kuasa menghilang. Soal bagaimana ia menjadi kekebalan dalam ilmu kebatinan, mungkin Allah sahaja yang lebih tahu. Di dalam silat, saya tak berani menyentuh tentang silat lain, tetapi dalam silat Seni Gayu Malaysia, kita
lebih mengutamakan latihan zahir, latihan untuk bersilat, tangkap menangkap dan sebagainya. Tetapi tidak ketinggalan, kita ada juga meminta anak-anak murid Gayung mengamalkan membaca 70,000 kali qul huwallah. Jadi sebenarnya 70,000 kali qul huwallah tu yang kita amalkan tu untuk mendidik si murid tadi ni supaya jangan menyeleweng. Dalam masa dia mengamalkan untuk menyelesaikan 70,000 kali qul huwallah tu, dia harus tidak boleh membuat sebarang kesilapan. Sepanjang saya belajar lebih kurang 20 guru, 90% guru saya itu aliran kebatinannya negatif. Saya ambil yang baik-baik, ilmu silat saja. Setelah itu, saya coba menasihati dia lagi. Ada yang dapat saya nasihati, ada yang tidak. Jadi ilmu kebatin yang ada pada guru tadi, umumnya yang 90% tadi, mengandungi unsur-unsur pergerakan-pergerakan. Ibarat contoh, kononnya tahan dipukul dengan membacakan jampi serapa. Kononnya memukul dahsyat dengan ada kekuatan magis, yaitu tangkal menangkal. Kononnya kain warna itu, warna ini, warna itu, warna ini. Dan macam-macam tangkal, tergantung, terpulang kepada guru yang mengajarkan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Lain guru, lain kepala, lain cara dia untuk mengajarkan. Tidak kesemua silat itu salah. Secara asasnya perguruan silat itu dibenarkan karena dia dari segi fizikalnya adalah karena Rasulullah sendiri pun mengajak kita supaya melatih mempertahankan diri, ilmu pertahanan diri. Dan dalam soal ini kalau sekiranya ia bersangkutan dengan perkara-perkara yang syubhah dari segi pemujaan, adanya unsur-unsur jin, adanya unsur-unsur perkara-perkara khurafat, bid'ah dan sebagainya, dan perkara itu adalah dilarang dalam ajaran Islam. Lebih meragukan, ilmu kebal Nasrul Haq hanya berkesan apabila penyerang berada dalam keadaan marah. Dipercayai, kekebalan yang terhasil adalah daripada pertolongan jin yang menjadi perisai daripada serangan-serangan musuh. Kalau yang untuk aliran yang negatif, sangat mudah, rintangan tak banyak. Karena sedangkan jin setan iblis itu tidak dijemput melalui persilatan, dia bersumpah di dalam Al-Quran. Menurut ulama-ulama, dia bersumpah dalam Al-Quran bagaimana merusak zuriat keturunan Adam untuk kawan sebanyak-banyaknya menuju neraka jahanam. Apalagi dibeli, dibayar, dituntut, dipelajari dengan seorang guru, yang guru tadi sama ada arif atau tidak arif, sama ada dia paham, tidak paham, itu adalah salah. Ini kelemahan, kesilapan. Kenapa kita nak minta pertolongan oleh jin? Kenapa kita harus minta pertolongan? Sedangkan di dalam dunia ini ataupun di dalam penghidupan kita yang paling kuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya kita minta pada jin, kita minta pada Allah direct. Kata apa saja yang kita minta akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdampingan jin, belum tentu dia akan menunaikan apa permintaan kita. Dan dalam pandangan saya tak semestinya kita berdamping dengan jin di dalam persilatan. Banyak aliran-aliran persilatan. Bukan tidak ada persilatan yang sama sekali zero dengan ilmu kebatinan yang bekerja sama dengan jin. Ada. Saya mengajarkan silat sport, silat olahraga, silat sukan. Tidak kalah dengan ilmu silat kebatinan tersebut. Bila anak-anak murid saya berlawan, jumpa dengan yang silat pakai kebatinan, dengan izin Allah, murid saya menang. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah. Ilmu kebatinan yang tidak mentauhidkan Allah, yang menyeru, memanggil jin, setan iblis terkutuk atau makhluk-makhluk sandaran lainnya, dia tidak akan mampu berhadapan dengan orang benar-benar dekat, sujud, mengingat Allah setiap pergerakan pernapasannya. Kekeliruan mula timbul
apabila yang hak dan batil dicampur adukkan. Amalan Nasrul Haq yang mudah dikuasai dalam masa yang singkat dikatakan tidak lagi berlandaskan syariat. Meskipun begitu, masih ada lagi individu yang berminat menguasai ilmu terlarang ini. Mungkinkah resam manusia mencari sesuatu yang lain daripada yang lain? Yang pasti, biarlah kelainan itu masih lagi berlandaskan syarak dan hukum-hukum Islam. Apabila niat terpesong, maka terpesong jualah akidah. Lantas, undang-undang bertindak bagi mengelakkan kesesatan semakin merebak. Pengharaman ke atas ilmu silat yang berbentuk kebatinan sememangnya wajar. Kerana dalam soal ini, boleh jadi menidakkan kuasa Tuhan secara diam. Kerana hanya Allah sahajalah yang maha mengetahui segala isi alam. Firman Allah Ta'ala, hanya Tuhan yang mempunyai anak kunci untuk pengetahuan yang gaib. Tidak ada yang dapat mengetahui apa sahaja yang ada di darat dan di laut. Daun-daun yang gugur pun diketahuinya. Segala benih di dalam tanah, segala yang basah dan kering, semuanya sudah ada ketentuannya dalam kitab yang nyata. Surah Al-An'am ayat 59. Boleh menyebabkan perkara itu dari segi akidah. Kerana dia mempercayai benda-benda perkara tersebut dan mempercayai adanya kekuatan yang lain daripada kekuatan Allah. Dan ini boleh membawa kepada soal perkara yang amat dimurkai, iaitu syirik. Perkara itu wa'iyadzubillah, dan harus kita berhati-hati dalam soal tersebut. Risiko sangat besar sekali. Pertama sekali, orang yang mewarisi ilmu kebatinan yang negatif, yang pakai jin ini, dia akan mencoba menghalangi daripada mengamalkan untuk melaksanakan kewajiban solat sujud kepada Allah. Yang kedua, dia mempunyai perasaan sombong, ego yang tinggi. Seolah-olah dia the best one. Seolah-olah dia yang nomor satu. Kesombongan ditanam oleh jin. Wah, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Yang ketiga, jin tersebut, apabila dia sudah kita panggil, kita seru, dia sudah bersemadi dengan tubuh kita, dia minta upah, dia minta bayaran, dia akan rusak akidah dan dia akan tarik ke neraka. Perguruan persilatan itu adalah betul ataupun salah bersandarkan kepada lunas-lunas ataupun garis panduan yang telah ditetapkan, iaitu antaranya mestilah ia ayat-ayat yang digunakan itu bertetapan dengan lunas Al-Quran ataupun ajaran Islam yang sebenar. Tindakan yang sewajarnya harus diambil oleh pihak berkuasa. Melalui pemantauan dan kajian yang dilakukan, membolehkan tindakan undang-undang dijalankan. Sekaligus, pihak penguatkuasaan boleh mengambil tindakan. Aktiviti penipuan dalam ilmu kebatinan dapat dihapuskan demi kesejahteraan ummah dan menjaga kesucian syariat Islam. Sama saja dengan orang pergi berobat.
sebelum pergi berobat ada petunjuk, yaitu istikharah. Sebelum kamu pergi belajar, istikharah, memohon kepada Allah dan minta kebenaran dari mak bapak. Yang kedua, bila kamu berjumpa guru tadi mencurigakan, pakai jampi serapah, banyak syarat persyaratan. Anda mau bersilat, saya tidak pernah anak-anak saya ajar bersilat, tidak perlu potong limau, tidak perlu potong ayam, pandai bersilat. Sampai banyak murid saya di Eropa, dan umumnya murid saya di Eropa masuk Islam. Tidak ada yang sombong, murid saya semuanya tunduk, baik. Jadi dalam ilmu silat ini kita sebaiknya memohon perlindungan kepada Allah sebelum belajar. Kita nak buat, kita gunakan akal kita, fikiran kita yang sebaik yang boleh. Kita tak sesuai, kita sebagai penganut agama Islam, jangan ikut. Kebanyakan orang melihat kekebalan, nak kepada kekebalan dan sebagainya. Sedangkan dari segi aspek sebenarnya silat itu dia mempunyai aspek daripada tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Dan mereka harus melalui itu untuk mencapai tahap yang kamil, yang sempurna dari segi ilmu persiratannya. Kadang-kadang mereka nak cepat kepada ilmu tersebut, tidak melalui proses yang telah dilalui, dan mereka nak kepada ilmu kebal semata-mata. Dan itu yang menyebabkan golongan-golongan ini terpesong dalam ilmu persilatan. Lihatlah dengan mata hati, perhatikan diri sendiri. Sememangnya kejadian dari Ilahi adalah anugerah yang tiada ganti. Dan pada dirimu itu, mengapakah kamu tidak perhatikan tanda-tanda dan bukti kebesaran Dia? Surah Az-Zariyat ayat 21.